Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Ikram. Bertemu lagi kita dalam M-Star Live Plus. Seperti biasa, setiap hari Rabu pukul 8 malam kita bersiaran secara langsung. Tapi ingat, minggu depan kita akan tukar waktu siaran kerana bulan Ramadan yang akan menjengah. So kita akan tukar kepada 3.30 petang. So bermula minggu depan kita akan bersiaran setiap hari Rabu 3.30 petang. So jangan lupa, dan seperti biasa saya tidak berseorangan. Bersama saya hari ini kita ada Ashikin. Ikin, kalau minggu lepas dia main host tak apa. Dua minggu lepas tak apalah, bagi saya pula main host minggu ni. Kan, kalau tak kita je bercakap. So kenapa resipi yang baru dipelajari untuk minggu ini? Minggu ni kita belajar buat kek Milo dengan mudahnya. 3 bahan saja. 3 bahan je. Nak resipi, kontak kita. Ikin pun ambil resipi dekat ni kan? Hello dekat Instagram. Sama je. Okey, selain Ikin kita ada Izzat. Thank you Izzat kerana join kita minggu ni. Seperti biasalah Izzat, setiap minggu join kita. Macam mana? Apa khabar? Sihat? Annyeonghaseyo. Oi, Korea pula. Tadi Sepanyol. Bukan kluster Korea ya. Alhamdulillah sihat. Sedang menanti bulan Ramadan yang bakal kunjung tiba tak lama lagi. Okeylah. Okey. Selain daripada Izzat, sebenarnya kita ada yang dinanti-nantikan, yang kita rindui. Kita ada Koyum. Ya. Inilah yang paling mendapat permintaan tertinggi sebenarnya sepanjang tempoh kita bersiaran. Setiap kali kita siaran mesti orang macam, mana Koyum? Mana Koyum? Yes. Kami nak Koyum. Dihujani komen-komen netizen. Kami kembalikan Koyum. Kembalikan Koyum dan Koyum. Apa khabar Koyum? Sihat? Baik, alhamdulillah. Apa perasaan bila dapat live balik dengan kita orang Koyum? Patutnya kalau aku live korang tak ada semua ni. Wow. Menepis Tak ada kita. lah fikirnya. Okeylah, best lah. Apa dapat lagi masuk sini Alhamdulillah. kan, Kalau Koyum nak tahu, mak saya yang tengok kat rumah sebenarnya banyak kali dah meminta untuk Koyum muncul bersiaran. Yo, mak kau. Peminat seantero alam. Ikin Diminati oleh acik-acik. Okey guys, hari ni minggu ni kita Bang. minggu ni apa tajuk kita sebenarnya Ikin? Tajuk kita hari ni berkenaan dengan Ustaz Abid Liu. Yes, seperti yang anda tahu, Ustaz Abid Liu merupakan seorang pendakwah bebas yang terkenal di laman sosial kerana kerja-kerja amalnya. Tapi kalau ikutkan sebelum kerja amal ni, sebelum ni kita tengok banyak Ustaz punya kisah, ialah Ustaz turun padang, pergi jumpa gelandangan, jumpa anak-anak yang mungkin melepak tak tengah malam, beri nasihat yang orang cakap kita sendiri dengar, kita sendiri tengok pun kita terasa sampai di jiwa tu. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu playback yang ada kita sediakan untuk anda, penonton M-Star Live Plus ini. Namun begitu, walaupun seperti mana kita lihat tadi, banyak kerja-kerja amal yang dilakukan, banyak kerja-kerja amal jariah yang dibuat Ustaz, ada pula timbul isu yang menyatakan mungkin sumbangan-sumbangannya tak ikhlas dan sebagainya. Tapi persoalannya, kenapa boleh timbul benda-benda yang sebegitu? Satu benda yang mulia sebenarnya di mata kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri mungkin tak mampu nak lakukan seperti mana yang Ustaz Abid Liu lakukan. So mungkin kita nak bincangkan topik itu. Koyum, ramai yang, bukan ramai lah, ada few orang yang meluahkan segelintir. Tak ramai lah segelintir individu ataupun siapa-siapa je lah faham? yang meluahkan rasa mungkin kurang senang tentang apa yang Ustaz Abid Liu sering sajikan kepada kita yang menonton dia punya Itulah laman orang sosial. pepatah dia mengatakan itulah, rambut ni sama hitam, hati ni lain-lain. Mungkin rambut hitam lah. Itu kan. rahsia. Rahsia. Okay. Tapi Apa, hati cantik lah. Tapi itulah apa, kalau kita tengok dari sudut positifnya lah kan. Kalau kita tengok Ustaz Abid Liu ni, bantuan yang dia cuba salurkan tu juga merentas
bangsa, agama. Kalau kita tengok ada video-video dia tolong juga Orang Cina, orang India. Orang Cina, orang India, pekerja-pekerja warga asing pergi ke tapak pembinaan, hantar barang-barang. Dan difahamkan juga sebenarnya itu bukan sumbangan peribadi dia jugalah. Itu juga adalah amanah orang yang memberi apa orang kata mungkin buat dalam bentuk wang kepada dia untuk disampaikan kepada orang lain. Dan secara takninya sebenarnya dia juga melaksanakan amanah orang kepada dan untuk disalurkan kepada orang yang sepatutnya kan. Tapi cuma itulah biasalah macam tadilah, hati rambut lain-lain, sama hitam, hati ni lain-lain. Ikin personally Ikin rasa kenapa timbul rasa macam kurang senang macam tu Ikin? Tak tahu Setengah lah. individu. Tak mungkin perasaan orang kan. Kita tak tahu, kita pun tak boleh nak judge orang tu. Mungkin dia rasa, dia melihat benda tu, mungkin dari mata dia rasa tak senang tengok macam tu. Mungkinlah kita pun nak kritik dia ke, kita nak cakap pasal dia pun kita tak tahu apa niat dia juga kan. So itulah, kita kritik dia, kata kita pula yang suka hati je nak judge orang kan. Itulah. Mungkin ada yang confused kot sebab macam dulu kan kita selalu dengar kata kalau sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak boleh nampak. So dia betul. fikir dari segi macam tu. Tapi kita patut lihat juga dari sudut pandang lain. Contohnya kalau kita sedekah ni, kita tunjuk macam video ke gambar, kita tengok, oh dia ni bersedekah. So aku pun rasa nak sedekah jugalah, nak tiru dia. So benda tu memberi inspirasi. Jadi kita tak boleh tengok dari satu sudut pandang dalam benda tu. Ijaz sini kalau melihat video-video yang dipertontonkan Ustaz Abidio bila membantu mereka yang susah, mereka yang memerlukan, rasa hati macam mana? Sejujurnya pernah macam nak menitis air mata jugalah bila tengok video dia. Bukan propaya. Betul. Sebab kita pun dekat M-Star dah bukan sekali, bukan dua kali, memang banyak kali kita selalu juga buat liputan mengenai bantuan yang Ustaz Abid Liu sampaikan. Macam baru-baru ni pun ada viral pasal seorang wanita kurang upaya yang naik kerusi roda kan. So Ustaz Abid Liu sendiri pergi ke rumah dia, pergi bagi bantuan. Kan? Memang kita tengok pun rasa sayu lah. Banyak bantuan yang dia bagi sebenarnya. Itulah macam contoh yang kita tengok macam yang dibantu akak kita yang kurang upaya tu kan. Kalau tak pasal akak tu viral pun mungkin dia pun tak tahu, tak sampai nak buat. Dengan cara tu juga, itu juga kita tengok juga kebaikan media sosial ni. Media sosial tadi ni bila benda tu diviralkan, nampak ada pula orang lain buka mata. Macam Abid Liu, dia nampak video tu terus pergi cari. Yalah, So betul. mungkin juga macam video Abid yang buat, mungkin kecil tengok, mungkin okey kita nak tolong juga kan. So kita tengok daripada sudut pandang tu lah. Betul lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya ada sesetengah orang yang sebenarnya memerlukan tapi mereka tak tahu saluran yang betul. Mereka sendiri tak boleh nak keluar. Betul. Yes, dan orang-orang seperti Ustaz Abid Liu ni lah yang orang kata jadi orang tengahnya, yang mungkin ada akses dan ada ni yang boleh tanpa pergi ditapis lagi, direct terus pergi. Tapi nanti kan yang ada yang memberi sumbangan melalui Ustaz ni. Kalau Ustaz ni tak tunjuk kan kata Ustaz ni tipu. Yelah, orang persoalkan ke mana hala tuju duit tu yang disumbangkan. Ada kebaikannya, elok ditunjukkan supaya memberi bukti lah, sebagai bukti yang dia betul-betul menjalankan amanah yang orang berikan kepada dia kan. Tapi saya tengok ramai juga macam mempersoalkan sumber kewangan Ustaz Abid Liu. Padahal kalau mungkin apa yang saya tengok di media sosial, ada yang menyatakan sebenarnya Ustaz Abid Liu ni ada dua perniagaan, ada restoran, ada 2 cawangan, ada perniagaan dia punya jubah dan sebagainya. Itu sendiri dah sumber pendapatan Ustaz Abid Liu. Dan juga rasanya Ustaz ada menjelaskan bahawa ada juga orang lain yang menyumbang dan itu sebagai memegang amanah orang. Betul. Itu kan. Tapi cuma begitulah, zaman-zaman tengah-tengah time PKP ni biasalah mungkin banyak orang Banyak masa. Betul. semua Melihat sikit semua benda. sikit punya ni pun kau nak mencari kan. Orang Sebagai bosan, stagi. Tapi sebagai hiburan agaknya untuk dia Tapi orang kan. surprisingly apabila Ustaz Abid Liu ada memaparkan membantu orang yang memerlukan daripada bangsa India, ada yang orang Cina, banyak sebenarnya komen-komen yang share dekat Facebook tu ramai yang bukan berbangsa Melayu, Chinese, Indian, tak kisahlah Sing, semuanya memberikan kata-kata semangat. And then ada belum lagi dikira yang turut serta menderma ke dalam akaun itu sendiri. Ada kat Facebook pun banyak orang buat macam page untuk support Ustaz Abid ni kan. Macam untuk share benda apa kebaikan dia buat. So ramailah menyokong sebenarnya. Itu cuma itulah yang macam agak pelik. Yalah, macam ada segelintir golongan orang kata dalam line yang sama pun turut
mengecam kan. Macam Kita, terfikir juga Betul. macam kita yang bagi orang biasa yang bukan dalam golongan yang agamawan dan juga yang ustaz-ustaz ni, macam terfikir kenapa diorang pun ada mentaliti dan kenapa tak turut serta dan bantu. Rasanya kalau Sama-sama tolong kan? kalau telefon dia bagi tahu pun kita nak join lah, I think Why not kan? Abid pun mesti akan welcome semua orang untuk tolong Konsepnya bantu dia kena sekali, kan? bersangka baik je. Walaupun Yes. memang ada macam kita tengok dari segi ni, dia ni nak menunjukkan tapi tak apalah. Tak payah sebut. Simpan je dalam nak hati. pula Niat orang nak tu dekat biarlah. Ramadan ni kan. Niat orang tu biarlah hanya dia dengan Allah je yang tahu. Yes, Tak betul. kisahlah dia ikhlas ke, dia nak tunjuk ke, dia riak ke apa tu, kita tolak tepi. Kita nampak, pandang dari sisi kebaikannya, dia memberi bantuan. Yes, okey. Daripada kita yang tak ada buat apa-apa ni, Oh, tak ada buat apa-apa lagi lah setakat ni. Tak ada bagi bantuan ke? yalah, bermaksud bukan kita, maksudnya orang-orang yang berkata-kata Faham? Yes, yang yes, negatif, betul. terlalu memandang yang negatif ni Okey. kan. Okey, kita ada VT sebenarnya untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu yang bertebaran sehari dua di laman sosial ni. Mungkin kita boleh tengok VT sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. HD. InsyaAllah hari ini kita akan menceritakan mengenai sedekah. Apa yang dimaksudkan dengan sedekah? Sedekah adalah harta yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita infakkan kepada orang lain. Persoalannya, baru-baru ini timbul persoalan mengenai adakah boleh sedekah secara terang-terangan ataupun tidak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Sila semak ayat 271 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Jika kamu zahirkan, kata Allah, sedekah-sedekah yang kamu berikan, jika kamu nak zahirkan, kamu nak tunjulkan secara terangan, maka demikian itu lebih baik. Masyarakat akan menyumbang, masyarakat juga akan melakukan perkara yang sama, menjadi contoh. Cuma kena ingat, bila kita nak menyumbang, nak memberi sedekah, biar pastikan caranya betul. Kalau kita nak pergi ke kawasan, ke satu tempat, kita masuk tempat itu, mesti ada penghulu kampung, mesti ada qarya, kita berhubung dengan mereka supaya tidak ada kesan-kesan yang lain. Itu yang paling penting. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang sama, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah sebut, dan jika kamu nak memberikan kepada fakir miskin secara sembunyi, sedekah-sedekah yang kamu nak berikan itu secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin yang susah, maka itu juga baik bagi kamu. Maka mana yang lebih baik bergantung kepada seseorang. Jangan kita menghukumi adakah orang yang sedekah itu ikhlas ataupun tidak, yang sedekah secara terang-terangan itu tak ikhlas. Jangan kita sebutkan begitu, kerana keikhlasan itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan kita mesti apa yang kita niatkan. Jadi ingat, apa yang kita nak buat mesti tanya diri kita, dan apa yang orang kata kita doakan, moga-moga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga. #biar perlahan asal berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia tadi kecil. Setiap perbuatan kena ada niat dia. Niatnya. Yes. Niat yang paling utama. Niat betul-betul lah jadi dia. Tak kisahlah pada pandangan orang tu macam mana. Jadi niat tu betul. InsyaAllah. Itu antara kita dengan Allah lah. Yes. Yes. Apa orang nak kata tu, Yalah, kita semua tak boleh boleh kata. tutup. Kita tak boleh tutup mulut kan? orang. Pertama di zaman kita Media mudah sosial. melontarkan Maksudnya pandangan. kalau kita buat apa pun, kalau niat kita baik, hanya Allah saja yang boleh menghakimi. Macam Orang Ijat nak mengata-ngata sentiasa lah. baik. Alhamdulillah. Tutur katanya. Orang tutup pun relax je. Ya, sopan santun. Okay. Kita nak baca sikit komen di YouTube community yang sempat kita bertanya dekat followers kita di YouTube. Apa pandangan mereka tentang bantuan yang Ustaz Abid Liu sumbangkan dan apa yang Ustaz Abid Liu tunjukkan kepada kita lah. Okey. 81% menyatakan mereka gembira dan bersyukur. 17% menyatakan mereka terdorong nak turut membantu menderma. Tapi ada 1% yang undi
kurang senang. Mereka rasa kurang senang. Wujud dia, peratusan itu wujud sebenarnya. Tak, macam kau yang cakap tadi, tak semua Segelintir je. hati sama. Siapa 1% tu? Itulah 1% and then lain-lain komen tu 1%. Okey, saya ada satu komen yang sedikit panjang tapi saya bacakan sikit komen daripada Fat Nur Ain. Ada kurang senang. Kenapa ya guys? Ustaz Abid Liu, video dia tolong orang sebab dia nak tunjuk bahawa duit yang korang donate tu dia nak gunakan untuk tolong orang yang tidak berkemampuan, bukannya untuk menunjuk-nunjuk. Itulah bunyi komen sikit je saya ambil sebab komen panjang berjela. Panjangnya. Ni satu artikel ni. Satu artikel yang ikutkan. Boleh buat artikel. Ya, boleh buat artikel. Yes, itulah pandangannya. Penonton kita ni. Dia kata kerana Ustaz Abid Liu nak tunjukkan ke mana duit itu pergi. Dan korang dah nampak ke mana duit itu pergi. Kan tak tunjukkan. Kenapa tak perlu ada dipost? lagi. Nampak kan kata masuk poket sendiri pula. Yes. Beli kereta mewah pula. Mungkin Ustaz Abid Liu kena upload kunci kira-kira tu nak bagi puas hati Buku kan. account. Ke mana Kan, ke mana? pengaliran wang keluar tu. Bersangka baiklah itu je lah. Itulah kita bersangka baik je. Benda ni senang. Once kau donate untuk benda baik, insya-Allah Betul. benda itu akan jadi baik. Betul. Kalau tak ada baik, pandai-pandailah orang yang menguruskan benda tu. Macam Dan apa ni nak tamu ni? tertarik sikit lah macam tadi Ustaz Abid ada buat status di Facebook dia. Okey. Ayat pertama dia tu penat tapi rasa bahagia. Jadi tu boleh rangkum lah. Rasa berbaloi, rasanya, kan? rasanya of course lah dia mesti aware, tahu ada orang-orang ni yang tak berpuas hati dengan apa dia buat. Tapi pada akhirnya dia rasa Berbaloi bahagia apa yang dia buat. Itu paling penting lah aku rasa kan. Puas hati Jadi sebab kita dapat rasa tolong orang. Kita dapat tolong orang yang kita elok. Dan paling puas hati lah. dan paling ninya dia merisikokan diri dia dengan keadaan sekarang. Berjumpa orang-orang yang memerlukan dan kita tak tahu apa kan, mungkin tak ada orang tu ada simptom ke apa ke. Ini dia itu pun dia dah membuka bahaya dah kepada diri dia ke, tapi dia tak peduli semua Sanggup tu kan. berkorban. Sanggup. Dan Tapi itu pun ada orang persoalkan juga kenapa ustaz langgar PKP, kenapa ustaz pergi situ, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Padahal semua dah ada kelulusan daripada pihak polis. Dan kalau tak ada gambaran rasanya awal-awal hari tu akan tangkap dah. Yes, betul. Tak adalah sampai polis punya escort Ya. kan. Betul tak? Okey, tapi sebelum itu, Ha. buat anda di rumah sedang menonton sekarang ni, kalau anda perasan hari ni semua pakai t-shirt nampak ni, M-Star. ya. Yes. And then takkan kita tunjuk saja sebenarnya kita nak bagi, kita ada banyak t-shirt. Ini salah satu contohnya. Best tau kain dia. Yes, kain dia best dan wangi. Pusing belakang sikit kecil. Nampak tu Okey, kecil ni depan dia. Kalau nak beli kecil punya, yang kecil pakai boleh juga. Yes, siapa nak beli saya punya RM50,000. RM50,000. Agak kecil RM50,000. Boleh diskaun. Inilah t-shirt yang kita nak bagi kepada anda. Siapa yang komen paling banyak, siapa yang share paling banyak dan like dengan emoji-emoji yang senonoh sikit, insya-Allah kita akan bagi kepada anda. Kita ada banyak, kita So, bertimbun-timbun share, dekat share, belakang share, office share, kita orang. So, yes, ini yang kita janjikan kepada korang minggu ini. Yes. So kena share dan komen kita orang punya. Okey, habis kita bercerita tentang Ustaz Abid Liu, kita sebenarnya nak bercerita tentang ragam memasak yang juga tular sepanjang minggu lepas lah. Start punya minggu lepas. Sampai minggu ni. Ya, apa benda ni? Kan saya kurang arif lah. Dia ada Cerita satu sikit. group Aha. yang dia buat di situ untuk orang yang masak tak jadi. Masak apa tak jadi hari ini? Tak kisahlah masak apa korang Okey. masak. Dan korang boleh share. Mula Okey. kita rasa macam mungkin kita rasa bila Malu. kita masak tak jadi kita rasa Malu. malu. Membuka nak aib kongsi. sendiri Apa lah. hal dia? Tapi benda ni menjadi hiburan pula waktu PKP ni. Okey. Macam Abang Koyam sini ada tengok tak? Follow lah juga. Aku antara 1.2 million tu lah yang follow account tu kan. Okey. Memang terhibur lah. Macam sebenarnya pada aku lah secara peribadi itu menunjukkan sebenarnya taklah semua orang ni kalau memasak ni Okey. benda yang dibelajar tu menjadi. Ya, betul. Walaupun ikut resepi yang Ikut betul. resepi yang betul. Kadang-kadang tak mana salahnya macam dalam gambar ni kan. Okey, Nak kita tengok nah. gambar ni dekat paparan skrin sekarang ni. Apa benda ni? Telur jadi Nak apa Mata ni? kucing berdarah ke? Macam kucing kena langgar. Lanun, kucing lanun. Okey. Okey, ni satu. Okey. Ni astagfirullah. Roti Apa kaki. ni? Cakoy ke? Cakul kaki. Kaki betul lah. Macam cakoy ni. Adakah dia menggunakan kaki sendiri untuk jadi acuan? Okey, ni Macaron. Macaron ni bukan biasa-biasa. Tapi Ingatkan bawang putih tadi. tapi nampaklah ada rupa sikit. Ya. Boleh makan lah dia. Macaron ni satu benda paling susah antara yang susah betul, dalam betul, kulineri betul. sebenarnya. Kawan saya chef pun hampir gila lah nak buat macaron ni katanya. Lain sebenarnya tu. Astagfirullah. Ini Kau masak tak pernah satu masak nasi kapit ke ni. kau? Dia mungkin guna sukatan pakai gayung agaknya. mungkin dia nak ajak orang makan. Sukatan pakai gayung. Satu kampit ni masak ni.
Malu kau bang tak pandai masak nasi bang. Sampai limpah. Ini roti kepala namanya. Oh, macam orang kata remos. Betul. Lepas tu rambut Presiden Amerika orang edit Trump. macam Donald Trump. Tapi rasanya ada orang edit dia tampal muka. Astagfirullah, macam mana jadi macam ni? Okey, ni apa ni? Kek Kukus pandan katanya. Dah macam kura-kura. Macam batu berlumut pun ada. Hilang kata-kata tengok kek ni. Okey ni. Kek coklat. Tak, kenapa semalam dia senyum, hari ni dia jadi macam agak syaitan. Hari ketiga. Apa resipi sebenarnya ni? Kek pisang. Kek pisang tersenyum lebar. Ini kek Barbie yang dah jadi nenek Okey, kebayan. yang sebelah tu Barbie, yang tu bar apa? Ni barai lah kot. Nenek kebayan jadinya. Ya Allah, kata ibunya. Oh, canai ke sebenarnya tu? Bukan Bukan kek kek, kot. pancake kot. Okey, ni mungkin disalut dengan tar. Kalau dulu kita ada karipap oksigen, Kali ni ni karipap apa? Ni geng-geng angkat keranda. Kau you macam kau. Tapi ni lah, Astagfirullah. ni nak kongsi lah cerita. Sakit perut. Baru-baru ni teringin nak makan Aha. apa tu, apa namanya, agar-agar santan tu tahu tak? Aha. Yang pakai gula merah dengan santan tu kan. Confident dah aku ni. Aha. Beli agar-agar. Aha. Semua hidup tak pernah buat santan agar-agar ni. Aha. Buatlah. Aha. Cantik. Cantik rupanya. Aku rasa kalau Perfect lah. nasib baik aku kalau aku ada gambar tu mungkin dah boleh masuk dalam grup tu lah. Okey. Tapi bila dah 4 jam simpan minta air sekelubur, cair juga macam kaut itu. Meleleh dia. Sudahnya aku buang. salah apa tu? Tak tahulah. Rasanya tekuk terlebih air dengan agar-agar tu yang putih macam bihun tu kan. Ke tukar beli suun. Mungkin juga. Sebab Dia kena ambil sambal. aku pun tak tahu. Tanya orang kedai tu dia bagi Dia tahu kan percaya lah tak ada tagging, biasa plastik jernih je. Macam macam tu kan. Oh suun lah aku rasa tu. Patutlah cair. Tapi Abang Ikin pun dia ada masak. Dia nak buat roti canai. Confident lah dia buat. Lepas tu esoknya, Mesti lepas tengok senaru yang buat canai tu kan. Mesti dia lepas tu acah-acah tebal ni. Lalah kerah. Lepas tu dia share dekat grup tu. Masuk ke? Masuk. Oh, dahsyatnya keluarga Ikin ni kan kreatif kan. Kami sangat kreatif. Keluarga dia semua pandai masak. Mencuba nasib di dapur. Tapi Okey, malangnya. Ikin masak kek Milo? Kek Milo. Jadi. Jadi. Oh, that's why tak ada Mula-mula- gambar Ikin Apa yang 3 bahan tu? 3 bahannya just serbuk Milo, telur 4 biji dengan coklat rice tu. Chocolate rice. Okey, yang ah, tabur-tabur okey, tu. ah. Lepas tu dah kacau-kacau. Masuk dalam loyang. Sumpah demi Allah. Kacau je Yum. Lepas tu bakar. Izzat pun boleh buat. Kacau je Yum. Ha, ni kau jangan main gila. Dia hari tu cerita dengan aku dia masak tom yum. Sedap, bukan main Wah. sedap katanya. Kita sebenarnya first time masak tom yum sepanjang 26 tahun hidup. Dan alhamdulillah 26 tahun ke mau? setaraf dengan masakan di kedai. Okey, kita ada few lagi gambar ini ni. okey. Anda Ni. boleh tengok kat sini sekarang. Ini apa benda ni? Kerang Karipak ke? ke kerang yang terbuka Kerang ni? rasanya Ni kot. ini aku syak kan yang buat ni niaga bazar Ramadan ni. Kenapa? Karipak oksigen. Tak pun melimpah sangat dia punya Melimpah. isi tu. Oh ya. Ha. Okey, ni apa benda ni? Apa ni? Kenapa Oh, macam sausage dengan macam cheese dah. sesuatu disemadikan dah macam kat atas roti jenazah. tu? Macam Oh lah. bersemadi di Berani atas roti. berani kau makan ni Zat kalau ada depan mata kamu. Risau juga ni. Risau juga. Tapi kalau lapar mungkin Itu apa yang makan putih tu? tak Ah, lapar cheese, lah cheese tiba-tiba. yang Cheese. dah cair. Ni apa ni bunjut? Ni kenapa Ini pun dia nak buat pulut-pulut dakap katanya. Suami Kak Jen suka masak masakan kampung. Tadi dia pocong cuma dia- dakar. Pulut dakap. pulut dakar. Cuma dia ikat tapi- banyak. Tapi hasilnya pocong dakar. Boleh gitu. Wah, inilah paling. Apa cuba? Apa dosa dia? Yang ni saya tengok dalam grup ni, dia borakkan jadi hak dia cakap. Dia punya blender tu. Si abangnya kena Jahanam beli blender tu. Yang Ikan dia tengok video yang paling kelakar dia nak masak bihun. Dia buat record. Dia Jatuh. Dia nak letak bihun jatuh. Telefon jatuh dalam bihun. Tak bukan, kualinya jatuh. Tumis ni habis jatuh. Tapi yang paling yang tadi ikan gelak sampai 2 km dengar, yang tepung yang golek-golek tu. Tapi tu tak ada video lah sayang. Sumpah kelakar. Dia apa? Tepung dalam adunan tu, dia macam golek-golek. Jangan pengen Tapi lagi kan, sebab saya tengah golek sekarang. Aku ni tertanya-tanya siapalah
insan di sebalik kan? page tu. Wajah-wajah yang Mesti ada bertanggungjawab. jawab dia Dahsyat bertanggung tau. jawab sebenarnya. Tak sebab dahsyat tau sebab baru tak sampai sebulan seminggu Seminggu je kot. 1.2 million orang Kan? follow. Wow. Tu. Hebat bukan? Orang Malaysia kita Kan? ni. Idea siapa agaknya? Ha. Jadi Izzat, rasanya kau cerita. ke kita nak teruskan Ha. ke berborak dengan Owner. ya. founder untuk Antara orang grup awal lah. Facebook ni. Admin dia. Mungkin kita boleh tengok sekarang apa namanya Izzat? Sudaila. Kita boleh kita boraklah sekarang Kak, apa cerita grup akak ni Saidila. Kak? Kalau itu kan yang mula-mula dapat idea ni kawan saya lah. Dia tukang masak. So dia suka masak. Bila dah masak tu satu hari tu ceritanya dia masak masak serunding. So dia dah masak serunding, dia pergi masuk kat dalam, dia tertidur. Bila dia bangun tengok serunding tu dah hangit. So dia cakap lah macam takkan nak tayang kat Facebook kan, mesti orang kutuk punya, kecam sebab dia tukang masak tapi masak tak jadi hari tu sebab tertidur apa semua, terlupa. So salah seorang dia punya kawan dia juga cakap lah bolehlah kita buat grup. So kawan dia terus buat grup. Lepas tu dia cakap dengan saya, boleh tak saya handle page ni. Lama-lama tu dalam masa 6 hari tu memang kita orang tak sangka terus jadi 1 juta. Saya pun sebenarnya bukan orang yang jenis mudah nak ketawa kan. Tapi bila saya masuk ni handle page tu memang leka sampai kadang-kadang leka dengan kerja sendiri. Yang paling kelakar lah bagi saya yang macam teringat tu ada satu dia masak roti gulung sausage. Masa dia tengah goreng tu sausage tu keluar daripada balutan roti tu. So memang rasanya tengok benda tu banyak kali pun memang akan ketawa lah. Yang sekarang ni yang cuma saya nak tekankan lah, kalau boleh firstnya jangan masak tu sengaja lah. Jangan sebabkan nak masuk dekat dalam grup tu so sengaja masak tak jadi. Yang kita maksudkan memang tak jadi tu benda yang tak sengaja. Kadang-kadang bukannya sebab dia tak jadi tak boleh makan, tak, cuma mungkin bentuk dia mungkin tak seperti yang diharapkan. So benda tu masih boleh dimakan. Tapi kadang-kadang ada orang salah anggap macam anggap grup tu menggalakkan pembaziran, menggalakkan masak tak jadi, menggalakkan menghina makanan dan itu semua. Tapi saya tahu ahli dekat dalam grup tu bukan macam tu. Diorang cuma nak kongsi apa yang diorang alami. Kalau boleh jangan masak, jangan sampai tak jadi. Kalau boleh bagi jadi. Kalau tak jadi tu baru masukkan dekat dalam grup. Itu saja. Okey, itu founder untuk grup masak apa tak jadi hari ni. Betul lah saya sebut? Betul lah. Masak Akak tak jadi Saidila di sini cakap dia pun sebenarnya sejenis yang sukar terhibur, tapi bila tengok post-post dalam grup tu dia sendiri terhibur sebenarnya. Ijat. Sebenarnya Kak Saidila kita ni dia penulis blog sebenarnya. Dan okey. juga tour leader lah. Okey. Dan Untuk apa? Untuk holiday? Kurang macam tu lah. So tadi kita sempatlah juga berborak dengan dia sekejap. Okey. Dia macam dia katalah dia pun sebenarnya bukannya jenis senang nak ketawa pun, tapi bila masuk grup tu memang dia tak kering gusi. Dan tapi dia juga bagi nasihat lah. Dia kata janganlah kita sengaja masak tak jadi semata-mata nak masuk dalam grup tu. Yes. Melainkan kalau tak jadi betul-betul baru masuk ke dalam grup tu. Sebab mungkin orang kata seronok ni boleh jadi viral. Saja-sajalah buat tak jadi. So tak bolehlah, dia pun tak galakkan benda tu. Kita harap Ikin jangan buat macam tu. Bukan niat asal dia Boleh lah. takut orang Masak kek Milo je salah. lama-lama takut orang jadi bosan pula kan. Macam betul. nampak fake je kan, macam buat-buat je kan. Tapi ada Lepas tu few nanti selebriti pun ada juga dalam grup tu. Ya, Kak. Jihan. Dia pun share jual. Dia masak apa? Biskut? Bukan biskut. Biskut kot. Biskut kot. Biskut kan? Ha. Tak jadi kan? Dia pun tak jadilah, cuma jadi lepes macam kan. Biasalah kita pun belajar masak. Saya pun belajar masak. Tapi itulah, ini juga membuktikanlah sebenarnya kan, masak itu bukan mudah. Yes. Walaupun kita nampak mudah. Nampak mak-mak kita buat semua senang. Okey. Seperti kita Nampak tengok macam skrin kan? ni sekarang ni, apa benda ni? Batu ke? Allahu Akbar. Burger batu. Dia kan Burger buat ke? burger, bukan? Roti. Roti. Roti Macam roti kot, burger. Roti boy yang diorang kan viral. Mexican bun kot. Yang Nama mana ni ni? roti canai. Roti ketak. Allah. Astaga. Berapa kampit tepungnya? Ini ni? luka ni gusi tak kalau tahu. makan. Ni Ikin dah ni Ikin. Nama Ikin ni, dapur Ikin. Ni roti kirai, yes.
Sudahlah bang. Tak Dah cukup, lah, bang. tak Dah cukup cukup. tepung gamaknya tu. Dah. So sudahlah buat OT tu. Aduh. Terlalu banyak video dengan gambar kalau kita nak kongsikan dari grup tu. Tak habis nak scroll Dia sampai katanya ke bawah. berpuluh ribu lagi post yang nak ditapis kan sebelum tu sebab nak pastikan posting-posting Orang tu genuine post kan. mengarut kan. Yalah, tapi bila kita tengok grup tu sebenarnya kita rasa macam mungkin rakyat Malaysia ni betul-betul menyahut orang kata saranan kerajaan duduk kat rumah, jadi yang selama ni tak pernah jadi chef pun tiba-tiba jadi cuba chef memasak. walaupun mungkin bentuknya tak seperti yang dijangka tapi insya-Allah boleh dimakan At least lagi lah bercuba walaupun lah. bentuk tu Tapi lain kadang-kadang macam. kan rupa je buruk tapi sedap. Betul. Betul. Tu orang kata jangan pandang rupa. Kenapa jangan pandang rupa tunjuk kita? Kita Kita visual cukup. Visual dah cantik. Adabnya cukup. Cuma kena kena perindahkan iman. Ni Izzat PKP ni kalau work from home ada ke masak-masak? Cuba kongsi Adalah, sikit macam resepi-resepi yang kamu buat tu. 2 hari lepas kita macam nak simple-simple je, kita nak goreng telur. Kita pun pergi basuh tangan mengamalkan kebersihan. Bab kata KKM kan. Rupanya tangan tu basah. Air tu menitik dalam minyak panas. So terperciklah kepada kita semula. So agak malang jugalah. Itu cari naas nama dia. Salah teknik namanya. Tapi tak apalah, kita belajar slow-slow nak jadi macam Kak Ikin. Ikan lagi takkan setakat Milo je kan, kek Milo je. Kau pandai masak apa Ken? Hey, sambal sardin. Kau memang ikan memang suka sardin kan sebab Spaghetti minggu lepas sardin. Spaghetti sardin. Spaghetti Kali sardin. ni nasi goreng sardin. Sedap tu. Ha? Aku teringin nak buat ni, harta nampak siapa ke masak. Dia buat kari sardin. Oh boleh rupanya. Boleh. Oh, tak tahu. Campur je dengan serbuk kari. Kari sardin. Rasa pelik. So dia tak rasa obvious ikan sardin saja. Saya boleh nak gaji enggak masak sardin, Kari sardin. Dia ada satu rasa yang lain lah. Maksudnya lain Dia rasa macam mana? Boleh try. Rasa sardin tapi rasa kari. Ada Rasa rasa kari-kari. kari sikit. Kita selalu makan. Mana yang- tuang lah dengan sos-sos tu sekali. Betul. Tuang Tuang sos semua sardin dengan sos Rasanya- dia tapi tambah juga kari yang serbuk kari daging ke ayam ke Abang boleh buat je campur. Arif you tentang mengenai rempah-rempah ni. Biarlah rahsia. Sejak dia belajar masak kan. Masak ni Arif Ni semua tentang kerana PKP lah. Gara-gara PKP lah Adalah ni, something betul. yang kita belajar. Beli ikan lagi ke kat rumah? Alhamdulillah ada lagi. Masih hidup ke? Alhamdulillah hidup juga. Kita pun nasib baik sempat bagi makan pagi tadi. Walaupun dah datang office awal, kita lagi balik pun kita bagi makan juga. Tapi itulah ni dalam tu ya. Ni Izzat, Apa dia? macam mana ni kalau nak dapat menang t-shirt ni Izzat? Komen tu? je banyak-banyak, share sekali. Sebab sebenarnya lembut gila kain ni macam Betul, sutra betul. yang diimport Oh, dari sutra Itali. diimport. Ni besok sedap. kalau tak boleh balik beraya ni pakai ni. Boleh buat baju raya ni. Ya. Makan sedondon lah. Ha. Pagi raya eh. Betul. Rasa lembut je menyapa tubuh. Ha. Ni kami tak Rasa macam tak pakai apa-apa kan? Effortless. Tak, yang paling penting kita tak senang-senang nak bagi kat siapa-siapa tu. Betul, Yes, betul, bukan betul. semua orang Bukan dapat. semua orang. Siapa yang dapat ni orang kata eksklusif lah dapat Yeah. pakai. Betul. Limited edition. So, macam yang kau yang cakap, share, like, komen untuk dapatkan t-shirt ni. Kita ada banyak sangat t-shirt ni. Kita tak boleh beritahu berapa banyak sebab ada banyak. Yang penting, t-shirt ni adalah t-shirt ori, tak tembus air. Janganlah. Tak baik nanti kan kata. Itulah, okey, bercerita tentang tak tembus air Tak ni tembus kan. kan. Apa tu? Bukan sekadar cerita Ustaz ambil video, bukan sekadar cerita grup lawak masak tu. Ada lagi Apa lagi yang kisah kau tembus? daripada jutawan kosmetik yang terkenal yang sebenarnya setiap minggu kita ada story Macam pasal dia. setiap minggu kita bercakap pasal dia. Yes. Datuk Seri Alif Syukri menjadi Apa lagi dia? target kecaman netizen sekali lagi. Sebenarnya minggu ni saja dua kali. Okay, kita bercerita tentang tembus tak tembus ni. Di mana Alif Syukri dikecam apabila buat satu video live cuba menjual emas muka yang dikeluarkan pihaknya, dan apabila disuruh untuk curahkan air, Tak memula dia. Bocor begitu Memula dia saja. kata tak tebus. Okey, try. Ada orang komen. Okey. Cubalah curahkan air. akak nak tu tengok. punca sebenarnya. Akak tu punca. Orang dah jumpa kan, perempuan kan. Punca kantoi segala-galanya. Datuk Seri tolong cari akak tu. Dan selepas itu Datuk Seri pula try Dia dekat cubalah. emas yang betul. Tapi nampaklah tak muka bocor. dia macam tak sangka dia. Yelah, kita kadang-kadang buat marketing ni akan jadi dengan tak jadi. Risiko dekat situ. So mungkin dia tak expect yang benda tu akan terbuka. Nampak dia macam muka dia berubah, dia terus tak tepi. Tapi itulah maknanya nampak benda tu tak berkualiti lah, dan kalau pakai pun macam tak pakai lah sebenarnya. Tak apalah, kita tengok, kita tengok Apa balik dia, video tu. tengok balik. Kita Ah, okey, tengok okey, dalam okey, dalam okey. satu saiz yang lebih besar, kita tengok sekarang. Sebab kita pakai dua lapisan. Okey, simbah air nak tengok tembus ke tak. Boleh air simbah air.
Okey, I timbah air tau. Tak percaya. Timbah air. Timbah, sekejap. Tengok tau I timbah air. Sekejap. Tolong timbahkan air. Kita simbah air tau ni. Kita simbah air. Sekejap. Jangan banyak sangat. Okey dah. Okey. Jangan banyak. Okey, persoalannya, kenapa tiba-tiba mangga tu muncul? Sedap pula nampak mangga dia. Lapar kot. Datuk Seri, kenapa mangga tu muncul tiba-tiba? Tapi mangga tengah famous juga lah sekarang. Tengah apa? trend Harum manis. Harum manis tengah musim ya. Tengah musim. Tapi itulah macam mana nak mendapat tu. Tapi dia Ada kata orang- dia orang dah ada surat kelulusan untuk supplier ni direct hantar ke KL. Oh, ya. So support lah perniagaan petani-petani Petani Balik tempatan kepada kita Alif lah. Aku Alif balik dia kepada macam Alif Fikri, mangga sedap kan. Panas-panas lampau lah rasanya. Dia tiba teralih isu pergi ke mangga. Mangga menjadi isu malam ni. Tapi kelakar kan. Nampak kelakar. Kesian Kak. Dia macam ada kesian jugalah sebab yelah dia Orang dia meniaga. dia nak meniaga tapi ada kesilapan kecil berlaku. Dia pun tak sangka dan tak minta pun benda tu. Tapi kalau kita nak bersangka baik, mungkin sebelum live tu dia dah test tak tembus. Tapi bila live baru tembus ke. Mungkin Benda tak terkena tahu. pisau mangga tu ke sikit. Kalau nak bersangka baik lah. Wow. Cuma kesan yang kebaiknya. mungkin ada kesilapan sikit bila dia macam tetap nak tegakkan yang dia punya Berkualiti. produk berkualiti. Sedangkan orang dah nampak benda tu. Sebab dia kan kali kedua kan dia kata dia nak tunjuk yang dia punya kualiti yang biasa tu tak, dia ambil yang biasa tu, tapi yang biasa tu tak tembus Tak pun. tembus lah. Cuma Tapi betul lah, kau ada tengok video kat YouTube tau. Ada satu perempuan ni, dia pada US ke mana. Dia ada dapat 2 face mask yang berbeza. Dan kedua-dua, satu tu daripada buatan China, and also satu tu rasa local made lah. Macam tadi yang guna lighter tu lah, yang daripada China tu bila dia tiup tu api tu memang terpadam. Satu lagi tu tak terpadam, which is yang tak terpadam tu maknanya lebih secure lah dan berkualiti lah, supaya kalau batuk ke bersin ke kuman tu tak keluar. Mungkin yang tu ada 3 lapisan sebagaimana saranan. ada tadi macam Tak, okey. Itulah masalahnya. Datuk Seri tiup ke dia sedut? tapi macam bunyi macam Tapi dah lighter tu tak padam. Bersangka takkan nak baik, persoalan Ike. lagi. Bersangka Okey. baik. Come on lah. Tak, Terang-terang lah kita tanya. Cuma Sebab air macam- je. Macam pelik bunyinya. Pandai. Astaghfirullahaladzim. Macam ni Izzat pakai mask tak pakai mask ke ni? Kita pakai tapi kita simpan sekejap kat bawah untuk live ni. Sekarang tak nampak muka kan. Tak nampak kecantikan hijab wajahnya. Mas apa simpan bawah? Mas apa? Mas Bunga-bunga mas muka ni lah. Tapi yang kosong je, tak pakailah bunga-bunga ni. Tapi tengok kan ada satu gambar orang jumpa topeng tu sama dengan baju. Matching. Mungkin special untuk hari raya Sebenarnya kita dia pakai ambil mask kain matching. kakak tu ke? Kakak media kan, sebab dia ambil Si gambar media daripada dekat PC media. ni kan. KKL. Tapi itulah dia pun dah minta maaf pun kan. Tapi bila jadi macam tu, dari segi orang yang pelanggan yang nak membeli, kita tahulah benda tu berkualiti atau Yalah, tidak. betul lah. Dan kalau beli pun jadi tak ada kesan pun kalau beli pun kan, better tak payah beli. Tapi memikirkan mask tu sebagai orang kata keperluan yang penting pada masa sekarang ni. Kalau kita sebagai peniaga, bukan Dato' Alif je lah, semua orang yang meniaga mask, jual lah yang betul-betul berkualiti, yang ada saranan KKM. Betul tu. Jangan kau jual yang ada selapis je, kadang orang tu naya keluar lah. Jangan naya terkena orang. coronavirus. Kesian Ingat orang tu. dah secure dah rupanya. Bertambah-tambah lagi kan. Betul. Okey, dan apabila perkara itu terjadi, sebenarnya mendapat ulasan daripada Datuk Seri Ismail Sabri, di mana di sini ada mengulas tentang penjualan topeng palsu dan juga mungkin topeng-topeng yang tidak dibenarkan. Jom kita lihat, kita imbau kembali apa kata Datuk Seri Ismail Sabri. Jom tengok. Kita juga dimaklumkan oleh PDRM bahawa banyak kes-kes yang melibatkan penipuan topeng muka. Modus operandi mereka adalah dilakukan secara media sosial dan juga secara bersemuka. Kerugian akibat penipuan dianggarkan mencecah 4.2 juta ringgit dan PDRM akan mengambil tindakan tegas
dan meminta orang ramai supaya lebih berwaspada. Pembeli perlulah membuat semakan akaun bank penjual dahulu sebelum membuat pembayaran menerusi portal Semak Mula SEMAKMULE Jabatan Siasatan Jenayah Komersial atau status penjualan dalam talian di laman web www.biztrust.ssm.com.my. Jadi tolong jangan mudah percaya kepada tawaran-tawaran murah topeng muka dan peralatan-peralatan lain. Tolong jangan mudah percaya terhadap penjualan topeng-topeng murah dengan harga yang tak masuk akal. Ingat tu guys. So bagi mereka di luar sana yang mungkin masih terlepas jual benda-benda macam tadi kita tengok tu, hantar kotak dah betul dah. Rupanya dalam ada kotak. So awas. Tunggu je, awas. Yelah. Nasib anda anda. Dalam kadang-kadang macam ni punya sempat nak membuat untung tipu orang. Kesempatan kan. Anda akan didakwa. So kalau macam terjumpa ke apa ke, boleh report lah. Boleh report, yes. Kepada pihak yang pihak berwajib atau pihak berkuasa. Biasanya kalau kena macam tu orang viralkan, tapi selain viralkan kita kena report juga ikut saluran yang betul. So maksudnya pelaku tu dihadapkan ke muka pengadilan lah. Yes, betul. Mereka ni yang mengambil kesempatan. Okey, tapi itu berbalik kepada isu Datuk Seri Alif Shukri. Sebenarnya 2 hari 3 hari lepas isu topeng bocor ni viral, Datuk Seri sebenarnya dah memuat naik permohonan maaf kepada netizen. Tapi sebelum tu dia sendiri cakaplah kenapalah netizen suka cari salah dia. Iki rasa kenapa netizen suka cari salah dia macam tu? Mungkin sebab dia pun memberi peluang untuk netizen memberi ruang kan? Yes. Sebab dia sendiri pun yang show off. I mean dia yang membenarkan orang mengkritik dia, membenarkan orang mencari setiap detail kesalahan dia. Nak buat macam mana? Lagipun dia memang ramai orang kenal. Betul. So makin ramai lah dia punya haters tu. Tapi kalau ikutkan itulah risiko sebenarnya bila kau buat live dekat. Betul. Kita bila live ni kita dah tak boleh nak undur ke. Betul. Dia macam tu lah. Ya, ini orang boleh screenshot, orang boleh record dan sebagainya. Terlajak satu benda je. Habis. Koyom rasa macam mana? Risiko perniagaan dalam atas talian ni Koyom. Itulah ramai juga orang tag dekat video Ismail tadi kan pasal ni kan. So tapi sebenarnya pada akulah Alif Shukri ni dengan kecaman orang tu itu dah sinonim dah. Dia cakap A pun kena, cakap B pun kena, cakaplah apa pun. Kan. Tapi itulah dalam kecaman-kecaman tu pun tetap orang support dan tengok juga sebenarnya kan. Macam tadi dia live 1,000 lebih. Masak je. Masak yang penyet tadi. Nampak sedap tu Seri. Saya lapar tadi sebenarnya. Itu sebenarnya kalau kita tengok dari segi nak sangka baik tadi ni lah kan. Itu kelebihan dia lah yang mungkin tak ada pada peniaga-peniaga lain. Betul. Kalau orang biasa rasanya dah koyak mental lah. Tapi dia macam tu je. Satu Malaysia bambu kau. Sebenarnya bukan mudah lah rasanya, tapi rasa dia dah biasa kot. Okey, berbalik kepada permohonan maaf Datuk Seri Alif Shukri ni, sebenarnya dekat channel YouTube dia pun dia ada satu video yang berbeza sikit. Katanya dia takkan jual benda yang bocor tu. Katanya itu hanyalah pre-order dan takkan ambil duit. Benda tu kita tolak tepilah. Dan dah ada order yang baru dan dia dah tunjuk bukti yang tak bocor. Kerana dalamnya dia letak di lapisan yang 3-ply tu. And then katanya Datuk Seri nak membuat sedekah amal jariah, nak mendermakan 10,000 unit topeng berkenaan yang baru yang tak bocor kepada mereka-mereka yang memerlukan, dan ada sedikit sejumlah wang yang dia tak nak dedakan nak beri kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ini satu benda yang baik. Macam tu benda baik. Ada hikmah. Benda baik kita puji. Itu je. Betul. Benda yang tak baik bukan tak baik. kadang Amir viral kan. Aduh, hai. Kita nak tengok ke permohonan maaf Datuk Seri Alif Shukri ni? Ajak kita tengok apa yang dia minta maaf. Silakan. Kepada semua yang menonton video saya ni, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf sekiranya video yang saya buat sebelum ini, iaitu emas yang bocor itu disalahartikan seolah-olah saya macam menipu pelanggan saya yang telah memakai banyak yang telah dijual. Sebenarnya saya berjanji dengan nama Allah, emas tersebut tidak dijual walaupun satu pun. Emas itu hanya sekadar barang yang baru sampai daripada kilang untuk saya cuba. Dan kebetulan saya hanya ingin melihat macam mana respon daripada pre-order yang ingin saya jual. Tetapi ia memang tidak dijual sama sekali.
Sebab tu ketika live itu berlaku, saya akui saya memang tidak ada, saya hanya ingin mencuba dan tidak sangka masa tu bocor tu, kita buat lagi sekali. Okay, ini adalah masknya dan memang bocor. Dan okey. Itu antara sedutan video yang Dato' Ali Shukri mau naik semalam. And then kalau korang tengok yang panjang punya, ada yang dah cuba letak satu cawan air tu, itu pun tak bocor. So harap yang baik je lah untuk Dato' Seri Ali Shukri kan. So korang rasa macam mana minggu ni Ken? Cerita yang kita sampaikan yang terjadi dalam industri kita ni pelik-pelik kan? Summary dia adalah semua benda apa kita buat semua akan dipandang dan dikritik lah. Dan benda baik, dijudge. benda baik ke, Dihitung. benda yang tak berapa baik ke, mesti ada je segelintir orang yang kurang senang yang apa kita buat. Bagi Jad, mana Betul satu tu. yang paling seronok Jad antara 3 topik ni? Yang masak tu lah. Betul. Sebab kita setiap hari lapar, jadi kita teringat pasal makanan. Hibur tengok. Terhibur lah tengok. Ini kita stres dengan benda-benda yang terlalu negatif ni, kita nak benda yang menghiburkan, Betul. benda light-light macam tu kan. Lah duduk rumah pun tak buat apa kan. So layanlah video-video. Koyum tadi sibuk tanya Ha. masak. Koyum kat rumah masak apa lagi? Dia Minggu ni dia masak nasi ayam minggu ni. Dia memang chef, tapi minggu ni apa yang Koyum belajar yang baru? Masak dengan perangai CD. Tak adalah. Kadang-kadang tu tengoklah. Tak rajin juga masak pun. Dia ada mood kan. Dia tengok ada mood. Koyum tengah patah hati ke tak? Tak ada. Tak ada patah. Tengah patah hati. Satu kita Tapi bertanya. banyak makan dalam lah. Makan dalam. Tapi lepas ni bolehlah kita Google. Kalau Koyum tak ada, kalau yang beli agak-agak yang paket tu tak boleh. Beli yang petak punya brand. Tapi hari tu nak beli dah yang itu. Tapi yang dia ada kuning tu. Tapi dia ada perasa. Kau jadi yang biasa punya. Yang sini lah Jadi kita tak perasa tahu oren apa, pula aku punya agak-agak santan tu. Beli yang serbuk je lah, jangan beli suun lagi sekali. Kesian. Cair dia punya agak-agak. Takkanlah chef silap beli soon. Tapi kalau nak sedap lagi beli yang brand Jello tu, Jello tu, yang ah. US punya. Itu memang nampak Sempat menarik. promo. Sumpah bro. Sumpah Duta kecil di Tolong bagi Malaysia saya kot. brand ambassador untuk Jello. Tahu je. Tapi Okey. itulah ni kan nak apa orang kata nak masuk-masuk. Kita insya-Allah kita Dijangka mula berpuasa. berpuasa bermula Yes. Jumaat ni kan. Yeay, tak sabar nak puasa. Itulah Lain benda lain tahun ni. lain pada lain kan kita pada tahun ni tak ada Tak dapat lagi terawih kat tak, masjid. dan tak dapat pergi ke bazar Ramadan. Tapi itulah sebut pasal bazar Ramadan ni kan. Kadang geram juga baca orang punya bila government kata tak boleh ada bazar Ramadan. Ramai lagi marah daripada tak marah. Pelik-pelik kan. Macam mati ke pun tak pergi bazar Itulah. Ramadan. Dia bukannya mati tak mati, dia cuma satu rasa lah, bukan backup. Itulah, ya. Aku sedih sebenarnya tak dapat mutabak, ya. tak dapat. Lain lah. Tapi Walaupun kita tak- boleh order, but benda tu Lah, different tau. Kita dah terbiasa. Tapi itulah. jalan-jalan. Nak jumpa orang Main kenal. nak lalu kat bazar je. Yes, Tapi- tapi jumpa orang kenal je. Tapi tahun ni kenalah buat sacrifice tu. Yes, berkorban lah untuk kita juga. Kena berkorban lah sekali Apa tahun kita ni. anggap dia 2020 di tahun je. Ya. Itulah orang kata Ramadan tu berbeza tapi kemanisannya tetap ada. Tetap Bagi ada. kita. Ibadat Dan manis lebih tetap Manis. ada. dan membolehkan kita lebih menghayati apa itu Ramadan. Betul tu. Dapat meluangkan masa lebih dengan kalau ada yang dengan family lah. Jodoh yang paling dinantikan yang takkan dapat tahun ni apa yang kena kan? Yang sudah pasti takkan dapat. Pasti takkan dapat. Kuih lah. Masa yang kuih-kuih yang kita tak boleh buat. Tepung Yalah, kita. kalau buat mesti tak jadi kan? Kan? Ataupun kita yes. Yalah sebab tepung berita yang terkenal tu memang dah cakap dia tak menjaga Apa tahun ni. tu? Payah jaras. Yang Payah jaras tu. bukan yang bentuk tiga segi Lopis. yang Samosa. Lopis. Okey, Opis dah Samosa. Tak lopis. Tapi aku kalau every year kalau pergi bazar Ramadan pun tak cari benda lain, cari ayam apa? Ayam percik. Ayam perecik. Tapi ayam perecik yang pakai buluh tu. Yes, yes. sedapnya. Dengan Sedap. steam dia lain macam kan. Ha. Terutama kalau yang jenis dapat buluh tu balik rumah. Buluh tu jenis Sarapan asap Walaupun buluh kita boleh yang dapat, sedap. boleh je order. Boleh order but yelah rasa Feeling lain, tu, feeling Vibe dia lah orang kata. dengan air tebu sedapnya. tak apalah. Tahun depan lah Tahun ni minum je lah air kosong di rumah. Siap umur panjang, kita jumpa tahun depan di bulan Ramadan. Ya, InsyaAllah ni. So rasanya itu sahaja perbualan kita hari ini. 3 topik yang kita borakkan Ustaz Melio. Masa-masa Facebook dan juga topik bocor. So seperti yang saya cakapkan di awal tadi, minggu depan kita tukar waktu bersiaran. Hari ini masih hari yang sama, hari Rabu. Kita akan tukar waktu bersiaran pukul 3.30 kerana Ikin nak pergi bazar. Ikin nak balik rumah nak siap masakan. Jual dah. So Berbuka. kita start live awal. So terima kasih guys kerana sudi menonton kami hari ini. So jangan, satu lagi jangan lupa komen, like dan share. Kita nak bagi Kita boleh baju bagi t-shirt ni. Kita ada banyak t-shirt nak bagi. So selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada anda di luar sana. Kita jumpa minggu depan dan kita
sajikan anda dengan sesi akustik daripada Floyd 88 dengan lagunya Hutang. Assalamualaikum. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memanda fasola tiga di tapak kakinya. Dan memang salah kita bukan minta apa. Kampung iseng sematilah. Kampung iseng sematilah. Say what? Say yo.